Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di dalam pelajaran bahasa kitab suci Al-Quranul Karim melalui kaedah yang kita namakan kaedah kata dasar. Untuk pelajaran hari ini, kita akan sambung apa yang kita pelajari dalam pelajaran yang lepas, iaitu berkenaan dengan wazan ataupun acuan kata kerja. Setiap perkataan di dalam bahasa Al-Quran ini kebanyakannya mempunyai kata dasar, dan untuk kata kerja kita sudah memilih untuk tuan-tuan dan puan-puan sekalian 9 wazan utama yang menjadi acuan kepada kebanyakan ataupun keseluruhan kata kerja atau perkataan yang dikira kata kerja di dalam Al-Quran Karim. Baik. Kita ulang kaji balik insya-Allah. Wazan nombor 1 namanya fa'ala, wazan nombor 2 namanya af'ala, wazan nombor 3 fa'ala, nombor 4 fa'ala, nombor 5 ifta'ala, nombor 6 infa'ala, nombor 7 tafa'ala, nombor 8 tafa'ala, nombor 9 istaf'ala, dengan imbuhan-imbuhan yang dimasuki, dan dengan wazan nombor 1 sebagai wazan utama yang tanpa sebarang imbuhan insya-Allah. Perkataan yang ataupun huruf yang berwarna merah ini adalah dikira sebagai imbuhan ke atas kata dasar insya-Allah. Kita harap semua yang belajar kaedah ini dapat menghafal turutan dan nombor sifir ini insya-Allah. Baik. Untuk pelajaran hari ini kita akan membincangkan sikit berkenaan dengan suatu perkara yang penting di dalam mempelajari kata kerja di dalam bahasa Al-Quran ini, bahawa setiap kata kerja ini di dalam bahasa Al-Quranul Karim akan ada pelakunya, ada pelakunya. Bermaksud kalau fa'ala itu dia akan ada pelaku dia, siapa yang fa'ala tu, siapa yang lakukan tu Biasanya untuk mengetahui pelaku kepada setiap kata kerja ini, biasanya kaedah yang pertama yang boleh kita gunakan ialah dengan cara kita melihat perkataan ataupun isim ataupun nama perkataan yang datang selepas daripada perbuatan itu. Maka perkataan itulah dikenali sebagai pelaku bagi perbuatan fa'ala ini. Contoh yang paling senang sekali kita nak sebut ialah daripada surah Al-Fil. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Cuba perhatikan perkataan ataupun kata kerja yang saya highlight ataupun yang saya gariskan di dalam surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Perhatikan perkataan fa'ala. Kemudian wa arsala alaihim tayran ababil, ayat ketiga. Perhatikan pada perkataan arsala. Kedua-dua perkataan fa'ala dan arsala ini adalah kata kerja yang mana kalau fa'ala itu jatuh pada wazan nombor 1, kebetulan sama fa'ala, dan manakala arsala jatuh kepada wazan nombor 2 arsala, di mana hamzah itu adalah hamzah imbuhan. Baik, kita sebut tadi bahawa setiap perkataan ini akan mempunyai pelaku. Jadi siapakah pelaku bagi perkataan fa'ala di situ? Perkataan fa'ala di sini pelakunya ialah Rabbu. Rabbu inilah dikenali sebagai pelaku, Rabbu. Maka Rabbu itu dikenali sebagai pelaku. Rabbu. Jadi siapa yang lakukan tu? Rabbu. Inilah pelakunya Rabbu. Jadi pelaku setiap perbuatan itu diketahui dengan melihat selepas ataupun melihat perkataan yang jatuh selepas dia. Kalau ada perkataan yang jatuh selepas dia tu yang berbaris di hadapan macam perkataan Rabbu ini, maka perkataan Rabbu inilah dikira sebagai pelaku ataupun umpunya kepada perbuatan fa'ala. Jadi alam tara kaifa fa'ala, tidakkah kau lihat wahai Muhammad bagaimana telah melakukan. Siapa yang lakukan tu? Rabbu. Maka Rabbu inilah sebagai fa'il bagi perkataan ataupun perbuatan fa'ala. Itu adalah asas penting ataupun poin yang perlu kita ingat di dalam mempelajari kata kerja dalam bahasa Arab, di mana setiap perkataan, setiap perbuatan kata kerja akan datang pakej sekali dengan fa'il.
Dikenali sebagai apa? Fa'il. Kita kenali sebagai fa'il ataupun pelaku. Jadi kat sini fa'ilnya adalah Rabbu. Baik. Kita pindah kepada perkataan yang kedua. Arsala. Wa arsala alaihim tayran ababil. Perkataan arsala ini kata dasarnya ra sin lam, pada tambah huruf apa ni, imbuhan satu hamzah jadi arsala. Arsala ya, mengutuskan arsala. Jadi arsalanya lah jatuh pada wazan nombor 2 arsala. Baik, kita pun bertanya siapa yang arsala itu? Siapa yang arsala itu? Dia akan ada pakej sekali arsala. Cara nak mengetahui siapa yang arsala itu ialah dengan melihat selepas kata kerja itu, ada tak perkataan yang berbaris di hadapan macam ni? Ada tak? Wa arsala alaihim tayran ababil. Ada tak perkataan yang berbaris depan macam Rabbu ni? Tak ada. Tak ada ya. Bila tak ada, maka automatik kita katakan bahawa pelaku dia ini hidden ataupun terlindung. Terlindung. Ada tapi dia tak nampak kat sini. Yang terlindung itu kita namakan dia wa arsala, dan dia mengutuskan. Dia tu siapa? Dia tu ialah Rabbu lah. Tapi dekat sini fa'ilnya dikenali sebagai terlindung, tak ada, tak nampak, maka automatik dia akan jadi pelakunya adalah dia. Dia. Baik. Itu cara kita nak mengenali, mengetahui pelaku. Kaedah yang senang insya-Allah. Jadi pelaku bagi perkataan arsala ialah hidden ataupun dikenali sebagai dia, dan dia telah mengutuskan. Sebab itu diterjemahkan dalam bahasa Melayu, dia telah mengutuskan. Siapa dia tu? Mana dia tak ada kat situ? Dia itu dikenali sebagai pelaku hidden yang kembali kepada dia. Apabila tidak ada pelaku selepas tu, maka kalau tidak ada sebarang simbol ataupun perkataan yang menunjukkan ada pelaku, maka pelakunya sebagai automatik dia akan jadi hidden dan kita anggaplah dia yang lakukan. Ya, dia tu apa? Dia tu merujuk kepada yang sebelum ni lah, Rabbu lah. Tapi kat sini tak ada, tak nampak lah. Jadi tak ulang dua kali lah. Sebab tu kalau dia ulang dua kali, fa'ala rabbuka arsala rabbuka kat sini. Tapi dia tak ulang dua kali. Itu yang dimaksudkan dengan pelaku. Ya. Jadi amat penting di dalam mempelajari bahasa Al-Quran ini, bila kita sampai bab kata kerja, kita mesti belajar wazan kata kerja dan simbol ataupun pelaku-pelaku yang melakukan perbuatan itu. Dia datang pakej sekaligus, iaitu datang dalam bentuk kata kerja dan pelaku dia. Ya. Baik. Kaedah yang asas untuk kita kenali pelaku adalah dengan melihat kepada perkataan yang jatuh ataupun simbol yang jatuh selepas perbuatan itu. Biasanya kalau perkataan itu jatuh selepas itu sebagai bagi depan, maka perkataan itulah dikenali sebagai pelaku. Itu dia. Baik. Sebagai contoh lain, Bismillahirrahmanirrahim. Tengok ya. Ini surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Baik. Saya pilihkan dua kata kerja dekat sini, iaitu jaa. Jaa ni kata kerja ini kata dasarnya jin hamzah, bukan jin huruf illah dan hamzah. Jin huruf illah dan hamzah. Jin jaa. Jadi dia jatuh pada wazan nombor apa katanya? Jaa jatuh pada wazan nombor 1 ya. Jaa. Jin ini tempat jin, ini tempat huruf illah jadi alif, dan ini tempat hamzah jadi jaa. Jatuh pada nombor 1. Seterusnya jaa nasrullah. Idza apabila jaa ni ini perbuatannya jaa, datang. Telah datang. Jadi siapa yang telah datang tu mesti kita kena tahu siapa yang telah datang tu. Siapa yang telah datang, tengok perkataan yang jatuh selepas perbuatan jaa tu ada tak yang berbagi depan? Ada, iaitu nasru. Perkataan yang bagi depan macam ni, maka nasru inilah menjadi pelaku kepada jaa. Jadi terjemahannya, apabila telah datang, siapa yang datang tu? Nasrullah. Nasru, bantuan. Yang telah datangnya bantuan. Jadi perkataan bagi depan inilah dikenali sebagai pelaku ataupun kita kenali sebagai fa'il dalam bahasa Arabnya. Baik, kita pergi kepada perkataan yang kedua, iaitu ra'aita.
Ra'aita ini kata dasarnya adalah ra, hamzah dan huruf illah. Ra'aita maksudnya melihat. Ra'aita jatuh pada wazan juga jatuh pada wazan nombor 1 ya. Ra'aita. Ra'aita. Dia perkataan dia sebenarnya ra'a saja. Ra'a. Perkataan ini adalah ra'a. Ra hamzah ya. Perkataannya ra'a sahaja. Dia jatuh pada wazan nombor 1. Ra hamzah ya. Sebutnya ra'a. Jatuh dekat sini. Ra. Ini tempat ra. Ini tempat hamzah dan ini tempat ya. Jadi sebutnya ialah ra'a. Baik. Jadi perkataan ra'aita ini siapa pelaku dia? Kita kata kaedah dia ialah nak mengetahui pelaku setiap perbuatan itu, lihat pada kata perkataan yang jatuh selepas dia. Ada tak perkataan yang berbagi depan? Biasanya lah ya, bagi depan. Ada tak? Cuba tengok. Ra'aita nasa. Tak ada perkataan yang bagi depan. Jadi dia tak ada macam Nasru ni. Nasru ni ada, jadi ni tak ada. Jadi siapa yang melihat ini sebenarnya? Yang melihatnya adalah ta dekat sini. Ini nama dia pelaku yang dalam bentuk simbol domir. Ta tu. Ta ni adalah pelaku dia. Jadi ra'aita. Ra'aita. Ta inilah pelakunya ya. Ta inilah pelakunya. Ta ini merujuk kepada siapa katanya? Merujuk kepada anta, engkau. Dan engkau telah melihat orang ramai. Dan engkau telah melihat orang ramai. Jadi mana engkau tu? Ta inilah merujuk kepada engkau ya, sebagai pelaku. Ra'aita. Baik, itu adalah asas penting mempelajari pelaku bagi kata kerja. Jadi untuk pengetahuan kita lagi, di dalam mempelajari pelaku ni kita ada beberapa simbol-simbol ya yang boleh kita kenali siapa yang melakukan ya. Jadi cara pertama yang perlu kita tahu bila kita nak mengetahui pelaku pada perbuatan itu, cara pertama ialah kita melihat kepada perkataan yang berbagi depan biasanya yang berada selepas perbuatan. Selepas perbuatan ni ada perkataan yang bagi depan, maka perkataan itulah dikenali sebagai pelaku. Yang kedua, kalau tak ada perkataan ataupun tak ada perkataan yang bagi depan yang boleh jadi pelaku, maka pelaku dia tu kita anggap sebagai hidden ya, sebagai hidden. Maknanya kalau hidden tu maksudnya dia lah. Yang ketiga, kalau ada domer ataupun tanda kata nama, tanda macam ni. Tanda sama ada ta tadi ya, ataupun ti, ataupun tu, ataupun na. Maka simbol-simbol di depan ni, ini adalah merujuk kepada pelaku. Contohnya kalau ta merujuk kepada awak. Merujuk kepada awak sebenarnya. Ta tu merujuk kepada awak. Jadi pelakunya adalah ta ni lah. Pelakunya ta. Kalau ti ni adalah merujuk kepada awak juga, tapi dia perempuan. Jadi kalau kita kata siapa pelaku dia, ti itulah. Ini ta, pelaku dia ta. Kita kena ingatlah pelaku dia tu. Ta maknanya ta untuk awak, ti untuk perempuan awak juga. Tu untuk saya. Tu untuk saya. Nawaitu. Tu saya lah tu nawaitu tu. Nawaitu sauma ghadin. Jadi kalau ta, nawaita. Kalau ti, nawaiti. Kerana tu, ta, ti ni adalah simbol pelaku merujuk kepada ta, awak, ti, awak perempuan, tu ni saya. Na pula dia merujuk kepada kami. Na tu. InsyaAllah kita akan sambung lagi insyaAllah. Tapi untuk seperti lalu ni macam itulah cara kita nak mengenali pelakunya. Kalau hujung dia ada waw, hujung perbuatan ada waw, maksudnya dia merujuk pada ramai orang yang melakukan. Itu saja untuk ringkasan berkenaan dengan pelaku bagi perbuatan, dan kita sambung dalam pelajaran akan datang insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.